betul ke bekam tu boleh merawat sesuatu penyakit ataupun boleh boleh menyihatkan badan. Bekam tu dia mengeluarkan darah daripada badan mengikut poin-poin tertentu. Kan, jadi ada juga yang mengatakan bekam ni adalah sunnah ataupun cara yang Rasulullah suka. Rawatan cara sunnah ni saya rasa itu kena rujuk kepada pakar lah, sebab saya bukan pakar berkenaan dengan tu. Cuma apa yang saya nak share di sini adalah bekam sebenarnya adalah salah satu daripada cara perubatan yang diamalkan sejak dulu kala lagi. Bukan benda baru. Cuma akhir-akhir ni dia menjadi semakin popular. Aktiviti bekam ini sebenarnya memang apa yang saya tahulah memang baik dan juga memang sesuai diamalkan bagi mereka, especially golongan yang ada masalah penyakit. Saya pernah buat bekam ni. Jadi mereka gunakan satu jarum yang nipis dan cuma pastikan alat-alat tu ada sterile itu untuk keselamatan lah, untuk selamat. So, jadi saya yakin pengamal-pengamal bekam ni memang dia tahulah prosedur dia sebab mereka lebih mahir. Cuma saya nak share hari ni adalah berkenaan dengan logic science ataupun sebagai seorang biologist dan juga biohacker, jadi kita kena share lah apakah logik bekam dalam rawatan ni. Bekam ni kita seolah mencederakan itu kita lukakan pada kawasan poin-poin dan juga sedut dengan cup, dengan dia punya orang panggil cawan ke apa, saya panggil cup lah. Jadi bila disedut, darah akan keluar. Jadi dari segi logik sains, apabila tempat tu so called cedera ataupun cedera lah, luka. Jadi badan kita ni secara semula jadi akan bertindak balas, akan memberi tindak balas keradangan untuk menguatkan immunity pada badan kita dan juga untuk meningkatkan antibody pada badan kita. Jadi badan kita akan bertindak balas terhadap so-called cedera tadi, untuk meningkatkan immunity dan juga untuk meningkatkan antibody. So bila immunity badan kita kuat, sebab segala proses kesihatan dan juga penyembuhan daripada badan kita ni adalah bergantung kepada kekuatan immunity kita. So bila daya immunity kita kuat, sel kita bagus, apa semua dah baik. So ini jadi apa saja kekurangan ataupun gangguan ataupun kegagalan fungsi-fungsi dalam organ dalam badan kita itu dapat dibantu dan dapat dibaik pulih secara semula jadi. So ini konsep dia sebenarnya. Adalah konsep bila luka, badan kita akan respon keradangan ke atas tempat yang luka tadi, dengan poin-poin tadi. Jadi ini akan meningkatkan immunity pada badan kita. Ini konsep asas perubatan. Jadi bagi mereka yang ada masalah sakit, jadi baiklah mereka menggunakan cara bekam ni adalah salah satu daripada cara untuk membantu dalam proses rawatan penyakit mereka. Dan bagi mereka yang ada masalah penyakit, tak kira apa-apa masalah sakit, dan mereka menggunakan ubat, dapat rawatan daripada hospital, daripada doktor, mereka menggunakan ubat. Dan ramai kita dengar mereka yang ada masalah sakit, mereka menggunakan ubat bertahun-tahun dan tidak sembuh. So apa salahnya mereka cuba cara bekam? So bekam akan memberi peluang pada badan kita untuk respon ataupun untuk bertindak balas lebih baik dalam proses penyembuhan. So ini mesti diikuti dengan pengambilan pemakanan yang betul, penjaga gaya hidup yang betul, lifestyle yang betul. Seperti kita senaman, kita tidur rehat yang cukup, dan kita selalu kawal stres, kita selalu positif, selalu senyum, selalu happy dan sebagainya. So bahaya ke tidak bekam tu? Bekam tidak berbahaya. Yang penting adalah alat tu di-sterile. Alat yang digunakan untuk bekam seperti jarum dia, seperti cup, itu kena sterile. Bagi mereka yang ada masalah sakit dan juga mereka yang lama mengambil ubat, mereka yang lama mengambil ubat-ubatan yang tidak sembuh ni, mereka cubalah gunakan cara bekam. Sebab dalam perubatan ni bukan ada satu ataupun dua saja. Dalam perubatan ni ada banyak cabang perubatan ni. Apa yang pasti adalah kita bila kita ada masalah sakit, kita mesti jumpa doktor dulu. Kita mesti pergi hospital dulu untuk dapatkan rawatan. Dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan rawatan tambahan ini sebagai untuk meningkatkan lagi ataupun untuk mempercepatkan lagi proses rawatan tu. Itu yang penting.